Kalau kita baca akhbar sepanjang PKP ini, boleh dikatakan setiap hari ada sahaja berita tentang murid-murid belajar secara dalam talian dan kesukaran yang dihadapi. Ada yang kena panjat pokok atau pergi ke tempat yang tinggi untuk dapatkan talian. Ada juga yang kena berjalan jauh dari rumah untuk dapatkan talian supaya boleh belajar. Itu yang ada alat seperti telefon, komputer riba dan sebagainya. Macam mana pula bagi yang tidak ada peralatan? Tak belajarlah mereka. Arif, cuba kamu cerita sedikit macam mana yang dikatakan PDPR ini. Abang tak faham sangat. Kelas PDPR ini sedikit banyak dapat membantu untuk seorang murid tidak ketinggalan dalam pelajaran. Bila kami dah tak boleh pergi sekolah, syarat yang penting mesti ada peralatan macam telefon dan internet. Bagaimanapun, belajar secara bersemuka adalah lebih baik jika dibandingkan dengan PDPR. Setakat ini saya masih boleh mengikuti kelas PDPR kerana pada masa yang sama saya mempunyai kemudahan seperti telefon bimbit sendiri dan komputer riba. Lebih menarik kerana keluarga mampu menyewa data dengan TN. Jadi sesi kelas saya berjalan lancar tanpa gangguan. Ada tak di kalangan rakan-rakan Muhammad Arif yang tidak dapat mengikuti kelas PDPR ini? Ramai juga kawan-kawan saya, terutamanya kawan-kawan sekelas saya tidak dapat mengikuti kelas PDPR ini. Sebab apa mereka tidak mengikuti kelas PDPR ini? Mereka tidak dapat mengikuti kelas ini antaranya kerana mereka tidak mempunyai telefon atau komputer. Sebab nak ikut kelas ni mesti ada peralatan ni, dan ada juga yang ada peralatan tapi kena kongsi dengan adik-beradik yang lain. Ada juga kawan-kawan saya kehabisan data dan di rumah tiada internet. Akibatnya mereka tak dapat nak ikut kelas. Ada sebab lain? Ada juga kawan-kawan cerita yang mereka tiada tempat selesa nak ikut kelas itu di rumah. Sebabnya ada adik-adik yang masih kecil yang main dalam rumah sebab tak boleh keluar kerana COVID. Jadi mereka bising kat rumah. Ini juga sebab kawan-kawan saya tak boleh nak ikut kelas. Sebagai kawan, adakah Muhammad Arif rasa mereka kena bantu? Mesti kena bantu. Kalau tidak, kawan-kawan saya ini ketinggalan dalam pelajaran. Setakat ni, pernahkah Muhammad Arif bantu mereka? Pernah lah. Macam mana cara bantu mereka? Nota yang cikgu bagi, saya salin balik. Kemudian saya ambil gambar dan hantar melalui WhatsApp. Jadi data mereka pun tak banyak guna. Sebagai seorang guru, pada pandangan abang, apa pandangan abang dalam masalah ini? Masalah budak tak dapat ikut kelas PDPR ni, dia bukan ini masalah seluruh negara. Sebab tu masa awal PKP 1.0 dulu, macam Khairul cakap tadi lah, dia yang sampai masuk hutan panjat pokok untuk dapat line internet dan sebagainya. Sebenarnya tak semua budak dia dapat ikut kelas PDPR ni dengan baik, dan ada yang langsung tak dapat ikut. Sebagai anggota masyarakat, apa yang kita patut bantu hal ini terutama dalam komuniti kita? Okey, yang itu bagus Khairul dengan Muka sebab kita jalankan khidmat komuniti ni pun atau khidmat masyarakat ni, pertama kita nilai dulu kemampuan kita untuk bantu. Dalam komuniti tempat tinggal kita ni je pun ada lebih kurang 200 buah rumah. Maknanya lebih kurang corak ada lebih kurang 700 orang. Jadi apa tu, dengan bilang kanak-kanak sekolah 700 orang tu, kalau kita nak bantu, mustahil untuk setiap rumah kita nak bagi telefon atau sebagainya. Jadi kita cuba dapatkan sebuah tempat yang besar dan selesa. Contoh dekat tempat kita ni ada surau yang ada ruang luas. Sebab kita nak jaga penjarakan juga dalam waktu-waktu macam ni. Lepas tu kita dah ada tempat, kita sediakan satu modem, modem internet yang bersaiz besar. Okey. Dan nanti kita dapatkan kerjasama nak bekalkan ini, kita minta bantuan komuniti lain untuk dana bagi bekalkan peralatannya. Pada masa yang sama juga, kita dah bekalkan data internet, kita cuba cari untuk bagi budak-budak ni peralatan macam telefon ke apa yang mana pada kemampuan komuniti kita nanti. Tidakkah nanti kita berkumpul dan ini membahaya kepada kita? Okey, itu bagus. Bila kita buat perancangan ni, kita pastikan kita buat aturan dan jadual. Siapa budak-budak ni akan guna. Budak-budak ni tak boleh pergi pada waktu yang sama. Kita akan kawal. Kita ada orang dewasa juga. Sebab kita kena ada kawalan daripada orang dewasa. Kita buat ikut prosedur. Jadi kita pastikan kita ada buat surat pada polis contohnya untuk mohon kebenaran, dan kita patuh semua SOP yang perlu. Kita boleh buat mesyuarat dengan komuniti yang nak bantu secara dalam talian, guna Google Meet macam kami buat di sekolah. Betul-betul. Kita aturkan untuk buat mesyuarat secara Google Meet.
Idea yang baik. Kalau kita tak mula selangkah, macam mana kita nak dapat 1000 langkah untuk bantu komuniti kita? Saya akan cuba aturkan dulu dengan jawatankuasa, surau dan penduduk. Di taman ni, kita ni ada beberapa orang guru kan. Saya rasa kalau kita libatkan mereka, pasti mereka mahu. Mungkin mereka boleh jadi pemudah cara dalam membentuk murid-murid macam saya belajar. Kalau macam tu, kita juga kemaskan juga dewan kat surau tu, kita kemaskan dulu. Tapi kita tak payah ramai-ramai nak kemaskan dewan dalam waktu PKP ni. Kita bertiga ni pun dah boleh dah. Kita kemaskan dewan tu. Lepas tu kita tetapkan tarikh dan masa dia nanti. Kalau macam tu, mari kita mulakan program kita ini. Langkah pertama, saya akan masukkan dalam grup WhatsApp penduduk taman ini. Kemudian kita aturkan apa yang kita bincang petang ini. Saya yakin akan dapat sambutan. Setuju.